Kalau nak masuk pertandingan mencari harta karun macam tu, kena sihat. Tak ada sakit-sakit kaki, sendi-sendi semua tak boleh sakit. Jangan jalan-jalan sikit dah aduh sakit kaki, tak boleh nak jalan. Tak boleh menyumbang kepada mata kemenangan pasukan. Kita bercinta osteoartritis. Terima kasih kepada anda yang telah menghantarkan soalan. Kita akan bacakan soalan tersebut dari semasa ke semasa. Dan pagi ini kita ingin memperkenalkan tamu di studio pada pagi ini. Selamat pagi kepada Dr. Joseph Yap, pakar perunding ortopedik dan juga trauma dari Tropicana Medical Center dan Hospital Pantai Batu Pahat. Ya, dan Puan Zora Razak, Ketua Komunikasi Pharma Asia. Terima kasih juga pagi ini. Ada sesuatu yang Puan Zora bawakan, tapi sebelum kita pergi kepada tu, ada jalan penyelesaian yang itu dia. Kita bukakan talian kepada anda 0322828578 untuk anda ajukan sebarang soalan kepada tamu di studio. Dr. Joseph, apa yang kita boleh tahu lebih lanjut tentang osteoartritis ataupun penyakit sendi? Apa beza dengan osteoporosis? Osteoartritis ialah satu penyakit sendi. Arthritis tu ialah datangnya daripada perkataan arthro iaitu sendi dan itis ialah radang atau inflamasi. Jauh beza daripada osteoporosis. Osteoporosis ialah di mana kalsium dalam tulang tu kurang, struktur tulang tu lemah, itu ialah osteoporosis. Dibezakan daripada osteoartritis di mana ada radang pada sendi, biasanya akibat daripada kekurangan rawan, di mana ada degenerasi dalam struktur rawan itu. Lebih kepada yang berusia ke macam mana? Ni biasanya orang tua ke macam mana? Ya, kedua-dua penyakit ni, osteoporosis, osteoartritis, tapi of course hari ini kita cakap tentang osteoartritis, dilihat di kalangan warga emas lah. Dan disebabkan oleh rawannya ataupun bahagian sendi itu yang semakin lemah lah, semakin kurang. Apa orang kata tu, gelnya tu. Sebenarnya melibatkan rawan itu sendiri, dan juga cecair sinovial yang dipanggil gel memang berkurangan atau menjadi lebih nipis bila usia seseorang meningkat. Okey, apa yang menyebabkan rawan itu bermasalah dan cecair itu kurang? Disebabkan oleh cara pemakanan tak betul ataupun gaya hidup ke? Secara fakta yang paling penting ialah degenerasi itu sendiri, degenerative disease. Jadi ini dikaitkan dengan usia meningkat, tetapi memang ada benda lain, faktor lain termasuk aktiviti kita, umpamanya pekerjaan, kegiatan sukan, berat badan dan sebagainya yang akan menambahkan pada kehausan rawan itu. Sebelum kita bawakan penyelesaian oleh Puan Zora, kita ambil pemanggil pertama kita pagi ni. Hello, selamat pagi. Okey, tak apa, hubungi kami telah berikan nombor telefon kepada anda, boleh hubungi untuk sebarang soalan. Puan Zora, dari Pharma Asia pasti banyak penyelidikan telah dibuat untuk mengurangkan ataupun mencegah ini daripada berlaku. Jadi apa penemuan yang kita ada sekarang? Penemuan yang terbaru ni adalah saya tunjukkan ya. Ini satu bentuk gel. Gel ini adalah sebenarnya menambahkan pelincir di antara sendi kita. Apa yang berlaku adalah kerana dia mengandungi lemak, kita panggil lemak lah, lipid ya, fosfolipid. Fungsi fosfolipid dalam antara sendi adalah untuk memberi pelincir dalam sendi kita. Jadi kandungan dalam ni adalah lipid, lemak tu dibuat secara nanoteknologi, supaya sekarang kita hanya perlu sapu saja sekeliling lutut atau di mana-mana sendi kita, dia akan menyerap masuk ke dalam sendi, tuju terus kepada antara sendi dan membuat satu lapisan lemak atau gel fosfolipid di atas rawan kita. Dan itu yang menyebabkan pergerakan tu menjadi lebih mudah dan lancar, kurang kesakitan. Bijak sungguh gel ni. Dan satu yang paling penting saya nak bagi tahu, dia tiada mengandungi bahan farmaseutical, bahan ubat atau kimia di dalamnya. Cuma mengandungi sesuatu yang natural dalam semula jadi dalam badan kita, iaitu fosfolipid ni, lemak ni, yang satu yang semula jadi diambil daripada soy, nanoteknologi, dan menyerap masuk ke dalam. Okey, ini yang bahagian sapuan di luar. Kalau kita nak makan, ada tak sesuatu yang boleh kita makan untuk ni? Sebelum tu kita ambil dulu pemanggil. Hello, selamat pagi. Hello, selamat pagi. Ya, silakan.
nak bicara tu pakai kasut tinggi cantiknya. Kita kurang jelas kat sini. Okey, tak apa. Okey, Johan boleh hubungi kami lagi selepas ini. Doktor, ada soalan. Apa kesan buruk jika ada penyakit sendi? Adakah boleh menyebabkan lumpuh ataupun adakah ubat penyakit sendi perlu berjumpa doktor? Kesan sampingan jika mengambil ubat seperti glukosamin. Banyak soalan tu sebenarnya. Mungkin doktor boleh jelaskan satu persatu. Okey, osteoarthritis ni menyebabkan sakit pada sendi, bengkak pada sendi. Biasanya mengurangkan kebolehan seseorang tu berjalan cepat, naik tangga, angkat benda berat, tapi biasanya tidak menyebabkan lumpuh lah. Tapi mungkin mengacau kehidupan seharian. Rasa tak selesa. Ya, tak selesa. Latifah, pagi ini ada soalan kepada doktor. Hello, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan puan. Saya seorang pesakit RA lah. Sekarang saya makan ubat MTX, kalsium, apa lagi 2 atau sama saya tak tahu, lupa dah lah. Ada penyakit ni baca ubat MTX tu saya akan makan berterusan ke? Ubat injek? MTX. MTX. Okey, terima kasih Puan Latifah. Doktor, macam mana? Terima kasih. Ya, jadi soalan dia sebenarnya dia ialah penyakit RA. RA ialah rheumatoid arthritis dan osteoarthritis. Jadi sedikit beza. Metode MTX tu ialah methotrexate, iaitu sejenis ubat yang boleh mengurangkan simptom dalam RA, tapi tidak ada kaitan dengan OA. Dan sememangnya untuk RA, banyak pesakit RA yang perlu makan ubat ini untuk jangka masa panjang, tetapi tidak semestinya untuk seumur hidup. Okey. Yang macam pemanggil yang macam di Facebook kita tadi yang bertanyakan tentang ubat yang diambil tu, glucosamine. Okey, glucosamine sulfate telah diguna untuk banyak tahun terutamanya di negara Eropah, dan banyak kajian yang menunjukkan memang berkesan juga untuk mengurangkan gejala atau simptom osteoarthritis. Mungkin ada pihak yang mengatakan dia boleh menukarkan struktur rawan tu untuk supaya rawan tu boleh tahan lebih lama sikit. Jadi secara am, ya, glucosamine ialah satu ubat yang lazim digunakan untuk pesakit osteoarthritis, dan ianya membantulah. Ia membantu dan boleh diguna untuk jangka masa yang panjang juga. Okey, baik. Sebelum ini yang saya tahu ianya ada satu proses implan yang mana rawan itu ditukar dengan apa, besi ke ataupun apa yang boleh menyebabkan gerakan yang lebih lancar. Itu yang dah lama ke ataupun orang dah tak pakai lagi dah kaedah tu untuk merawat? Memang itu ialah cara rawatan osteoarthritis yang sudah tidak dapat dirawat dengan cara tanpa pembedahan, di mana ubat sudah gagal, pesakit tu masih ada sakit, masih ada bengkak pada sendi. Jadi kita buat apa yang anda maksudkan, mungkin ini total knee replacement atau hip replacement. Kita ada Encik Jaafar di talian. Hello, selamat pagi Encik Jaafar. Soalan anda? Selamat pagi. Ya, silakan. Saya nak cakap dengan doktor. Ya, silakan Encik Jaafar. Doktor, selamat pagi. Selamat pagi. Doktor, saya mengidap sakit bukan sendi, tapi urat saya bila saya berdiri, urat tu tegang. Sebelah kiri, kaki sebelah kiri. Saya terpinggul ke bawah. Bila saya berdiri bukan main tegang, kalau berjalan dengan sakit. Itu adakah osteoarthritis ataupun apa jenis penyakit? Orang cakap urat saraf. Tapi dah macam-macam ubat saya pakai, namun tak mau hilang dah. Dah berapa lama dah ni? Minyak urat ke apa ke? Jadi saya nak tahulah apa penyakit yang betulnya. Dia tarik lah, urat tu ditarik. Cik Jaafar? Cik Jaafar umur berapa? 70. 20? 70. Okey. Okey, terima kasih. Kurang sikit pendengaran ni. Saya pun sama juga. Isteri saya dia betul dia kasih dua-dua. Okey, baik, terima kasih. Okey, dari pinggul ke bawah sendi macam ditarik, macam mana? Adakah itu salah satu simptom? Jadi sakit daripada simptom tu saja, kebanyakannya saya setuju daripada simptom. Ini lebih pada masalah urat saraf. Mungkin ada
tulang di bahagian tulang belakang ada tindihan atas pangkal saraf nerve root, dan ini menyebabkan sakit yang daripada pinggul ke bahagian tapak kaki pun kadang-kadang. Sekali lagi bukan osteoarthritis. Okey. Puan Sarah, kita selalu dengarkan mereka yang berumur 70 tahun, 50 tahun ke atas rasanya dah mula mengalami sakit-sakit sebegini. Adakah ini antara salah satu langkah yang mereka boleh ambil untuk mengurangkan kesakitan tersebut? Terutama yang nak mengerjakan ibadah haji, umrah sebagainya. Ya, saya nak menekankan ini memang sangat berkesan kerana sebabkan kita tahu dia menambah pelincir. Jadi sebabkan dia menambah pelincir bila berkurang sakit, jadi kebanyakan yang ada sekarang adalah ubat penahan sakit. Ubat penahan sakit mempunyai banyak kesan sampingannya. Jadi terutama sekali kepada orang-orang yang berumur 70 ke atas, 50 ke atas, kebanyakannya mempunyai banyak penyakit lain seperti hipertensi ataupun diabetes, Jadi diorang dah mempunyai banyak ubat lain. Banyak ubat yang kena makan. Jadi bila memakai satu ubat yang macam ubat penahan sakit, dia mungkin mempunyai kesan sampingannya. Banyaklah dia punya risikonya, ada risikonya. Tapi itulah baiknya ubat ni, Flexisect gel ni, kerana dia tiada mengandungi bahan ubat ataupun mana-mana apa-apa bahan kimia yang boleh digunakan dengan selamat oleh pesakit-pesakit yang berumur ni, terutama sekali kerana kita tak payah risau pasal apa-apa kesan sampingannya. Setiap sapuan tu boleh bertahan berapa lama? Okey, tu yang paling penting. Ini kerana pelincir ni macam makan lah. Kalau kita tak makan, kita lapar. Sama juga pelincir ni kena sentiasa ada di kawasan di sendi tu. Jadi kena pakai 2 kali sehari. Dan banyak mana yang perlu dipakai adalah tak boleh nak jimat-jimat kerana ada banyak mana 7 cm. 7 cm tu sepanjang jari telunjuk kita. Okey, kita kena picit keluar sepanjang jari telunjuk. Pakai 2 kali sehari. Kalau di lutut, pakai sekeliling lutut dan di belakang lutut, di lipatan tu, dan jangan gosok. Selepas sapu rata, biarkan dia kering. Dia akan ambil masa selama 10 minit untuk kering. Jadi 10 minit ni dia akan meresap masuk. Jadi pakai 2 kali sehari. Kesan dia boleh nampak dalam masa 1 atau 2 hari, boleh nampak kekurangan kesakitan. Tapi saya nak tegaskan juga kepada semua yang memakai ni, sekurang-kurangnya pakai selama 1 bulan untuk melihat kesan dia yang sepenuhnya. Selepas pakai sebulan, barulah kita boleh tahu sama ada berkesan sesuai atau tidak pada kita. Sebab apa, kalau 2 hari 3 hari pakai susah nak tengok. Susah. Kita ada Puan Hasnah pagi ni, mungkin ada soalan yang boleh diajukan kepada doktor. Assalamualaikum Puan Hasnah. Assalamualaikum. Silakan Puan Hasnah. Selamat pagi doktor. Selamat pagi. Saya Puan Hasnah dari Tampin Negeri Sembilan. Nak tanyalah masalah sakit lutut ni, di mana kita nak dapat tu krim tu? Okey. Baik, itu saja soalannya. Okey, itu kan kami akan kongsikan sebentar lagi. Doktor, juga ada soalan tentang ubat ni. Kata doktor ada sebut tentang glucosamine sulfate. Ada Roy Hamus bertanyakan, doktor, apa beza glucosamine sulfate dan juga glucosamine chondroitin? Okey, glucosamine sulfate ialah molekul yang lebih kecil. Chondroitin ialah molekul yang lebih besar. Sebenarnya chondroitin ialah gabungan molekul kecil glucosamine sulfate, glucosamine. Jadi ada setengah pihak yang rasa tidak perlu campur chondroitin dalam ubat yang dimakan, sebab di dalam badan memang bila molekul tu bergabung dia sudah membentuk semacam chondroitin. Jadi ada ubat yang mengandungi hanya glucosamine, ada yang glucosamine dengan chondroitin. Saya rasa kebanyakan doktor tidak ada masalah menggunakan mana-mana jenis ubat. Okey, baik. Ada lagi yang memanggil bersama dengan kita. Siapa pula di talian? Hello, selamat pagi. Hello, selamat pagi. Ya, Encik Ridwan, silakan. Hello. Hello. Ya, teruskan. Selamat pagi. Selamat pagi. Saya Ridwan ya. Ya, Encik Ridwan. Saya sakit lutut. Sudah 2 tahun lah. Okey. Sudah 2 tahun. Terus saya guna
pil, Estril sama Akobal. Okey. So kalau saya tak makan sakit. Okey. Sekarang ni berat saya dah 100 kilo. Okey. Saya takut dari berat. Pasal dulu saya dari masa saya muda, saya main rugby, saya main bola. Ya. Okey. Mungkin ada efek masa sekarang. Saya minta pendapat dari doktor lah macam mana dari segi saya punya berat saya. Okey. Baik. Baik. Terima kasih. Doktor mungkin boleh. Jadi saya tidak dapat usia beliau, tetapi tentunya seperti okey, ubat yang dimakan yang saya dengar ialah Atril. Atril itu ialah sejenis glukosamin. Tapi yang satu lagi saya tak begitu kenal itu ubat. Tentunya berat badan ada kesan buruk pada sendi kita, terutamanya sendi lutut. Jadi ini akan menambahkan tekanan. Beban itu akan menambah tekanan pada rawan dan menyebabkan dia rosak lebih cepat lah. Jadi untuk rawatan dia tentu ada kita panggil lifestyle modification, menukar cara hidup, mungkin tentu mengurangkan berat badan. Itu ialah satu topik dengan tersendirilah. Mengurangkan berat badan, senaman yang sederhana, tidak keterlaluan, memang akan menolong kita mengurangkan berat badan, menguatkan otot-otot di keliling sendi, dan ini akan menolonglah secara indirect untuk menolong penyakit, mengurangkan sakit daripada osteoarthritis. Ada yang kata nak mengelak daripada kena penyakit ini, muda-muda jangan banyak berjalan, jangan terlibat aktiviti banyak sangat sehingga menyebabkan hentakan yang kuat pada sendi lutut khususnya. Itu boleh ke gunakan kaedah macam tu? Aktiviti itu dengan sendirinya tidak menyebabkan osteoarthritis, tetapi tentunya kecederaan itu bezalah. Sekiranya kita ada kecederaan kepada rawan itu sendiri ataupun pada ligamen, terutamanya ligamen lutut, memang ini akan menambahkan pergerakan abnormal yang luar biasa pada permukaan rawan. Ini akan mempercepatkan kadar degenerasi pada rawan. Kalau macam kita naik bukit tu mungkin dia tak ni sangat, tetapi kalau kita menurun bukit, hentakan pada lutut tu akan berlaku lebih banyak lagi. Terutamanya kalau ligamen tu tidak baik, tidak sudah koyak. Bila seseorang tu turun tangga, turun bukit, memang selalunya rasa lebih sakit pada sendi, sebab bila kita turun, itulah masa kita ada yang gliding. Kita rasa itu rawan ada bergerak secara abnormal antara satu sama lain dan menyebabkan sakit. Okey. Kita ada Saridah di talian. Hello Saridah. Halo. Ya, silakan puan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, saya ni Puan Faridah, Puan Saridah daripada Setiawangsa. Ya. Nak tanyalah apa dulu akak ada buat apa tu, lutut kanan diganti dah dengan lutut baru kiranya. Apa tu yang sebelah kiri ni dah buat skop dah. Dia dah masukkan gel kan. Habis tu macam mana kalau kita nak kurangkan lagi, yang satu lagi ubat yang tadi tu dekat mana boleh dapat? Dekat farmasi boleh dapat tak? Okey, itu akan kami beritahu sebentar lagi. Macam mana keadaan sakit lagi ke sekarang? Yang belah kanan yang operation tu dah tak sakit dah. Yang belah kiri tu kalau kita jalan lama-lama dia rasa ngilu tu ke? Maknanya kalau boleh kak nak mengurangkan sikit lah, boleh berjalan jauh lah kan. Tapi sekarang kak cuba makan ubat tu sama dengan Pamoga. Kalau boleh ubat tu dekat mana kak nak dapat ubat yang Terima kasih Pak Saridah. Sebelum tu kita ambil pemanggil seterusnya. Hello, selamat pagi. Hello, selamat pagi. Assalamualaikum. Salam. Saya nak tanya ni sebab sakit arthritis lah. Ya. Silakan. Teruskan. Hello. Teruskan. Silakan Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Saya dari Perak, Puan Rozia. Ya. Nak tanya sebab sakit yang macam arthritis tu lah. Sebab saya sakit kaki dengan punggung saya. Sakit kaki sampai ke... Okey, terima kasih. Ya, saya ada pergi jumpa doktor. Doktor sarankan makan ubat Stevia.
Okey, doktor ada soalan kepada ni pesakit? Berapa usia puan? Usia saya 62 lah. 62 Ya, 62. Okey, terima kasih Puan. Ya, ya. Okey, sebelum kita minta doktor jelaskan lebih lanjut, Puan Zora, di mana dapatkan ramai yang tanya. Okey. Ubat ni boleh didapati di mana-mana farmasi. Boleh didapati di mana farmasi, sama ada di Lembah Kelang atau di seluruh Malaysia lah boleh Sabah, didapati. Satu tiub itu berapa lama boleh pakai? Satu tiub ni sebab kita pakai 2 kali sehari, 7 cm, sekurang-kurangnya 2.2 gram. Ini 50 gram, so boleh bertahan selama 10 hingga 12 hari. Jadi kalau sebulan tu kita kena pakai 3 tiub, tapi bukan bermakna lepas sebulan kita berhenti. Kalau sesuai lepas sebulan pakai, teruskan pakai. Okey. Baik doktor, ramai yang bertelefon kami pagi ni usia 50-60 ke atas dan semuanya berikan masalah yang sama, sakit kaki sampai ke punggung dan tapak. Jadi bagaimana? Apa yang kita boleh buat untuk mengurangkan kesakitan? Pemanggil pertama tadi mengatakan dia sudah membuat pembedahan skop. Saya rasa apa yang saya dengar tadi, saya rasa pada dua-dua lutut dia kata yang kanan lebih baik, yang kiri tak begitu baik. Saya juga tak tahu usia dia, tapi saya anggarkan mungkin 5-60 tahun juga, sebab itulah masa yang kita ada gejala awal osteoarthritis. Sakit, mungkin ubat tidak begitu berkesan, dan pakar yang berkenaan mungkin sudah membuat satu skop. Skop ini ialah kita guna kamera untuk lihat dalam sendi, tengok bahagian mana rawan yang tidak rata. Kita guna shaver untuk meratakan atau mencuci itu sendi untuk memberi keselesaan kepada pesakit. Tetapi saya rasa pesakit itu mesti faham bahawa artroskopi ni, arthroscopic debridement, di mana kita cuci sendi, biasanya akan memberi keselesaan mungkin untuk 1-2 tahun, 3 tahun. Tetapi ini bukan rawatan untuk selama-lamanya. Ianya akan kembali semula sakit itu. Sekiranya selepas kita buat pembedahan ini dan pesakit tu masih ada sakit, terpaksalah kita fikirkan tentang apa yang dibincang tadi, macam knee replacement. Itu kita tukar permukaan sendi sama sekali dengan besi, dengan satu kita panggil polyethylene insert di tengah. Ini biasanya akan memberi keselesaan kepada pesakit mungkin untuk 10-15 tahun. Okey, baik. Okey, terima kasih doktor, terima kasih Puan Zora. Ini semua boleh dapati di farmasi, semua farmasi. Untuk maklumat lanjut flexisec.com.my untuk lebih banyak maklumat. Dan terima kasih kepada semua yang telah pun memanggil kami. Cepat betul masa berjalan. Kalau boleh kita nak ambil lagi banyak panggilan sebenarnya, tapi masa tak mengizinkan. Kita akan kembali selepas ini. Tapi sebelum itu jangan lupa teruskan bersama kami.